السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur pertamanya kepada Allah kerana dengan izinnya dan pertolongan dan kehendaknya sahaja saya dan tuan-tuan berpeluang dan pada malam ini. Nikmat menuntut ilmu, nikmat mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan nikmat yang sangat besar, yang mana hanya manusia yang Allah nakkan baik kepada diri dia, dia dipilih berada pada lorong ini, pada jalan ini. Hadis yang selalu kita baca mengingatkan diri saya dan tuan-tuan, memberikan semangat dan motivasi kepada saya dan tuan-tuan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, atau kama qala. Sesiapa yang Allah nak, sesiapa yang dikehendaki oleh Allah kepadanya, ke atasnya itu, diri kawan tu kebaikan, Allah nak kebaikan untuk dia. Tanda Allah nakkan kebaikan, tanda Allah memasukkan dia daripada kalangan orang yang mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Yufaqihu fid din, dengan Tuhan memberikan dia faham tentang hal berkaitan dengan agama, ilmu yang berkaitan dengan agama. Jadi ini tanda, bukti dan petunjuk bahawa Allah menginginkan kebaikan ke atas kita. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita masih lagi di dalam bab kelebihan amalan-amalan sunat. Terutamanya tajuk kita masih lagi di dalam bab kelebihan salat sunat. Kelebihan salat sunat. Tuan-tuan, kalau kita tengok di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana seorang Arab Badui, Arabi, satu orang Arab Badui pernah datang berjumpa dengan Nabi untuk tanya satu soalan. Hadis ni masyhur. Hadis ni masyhur. Maksudnya kita kerap dengarlah. Dia tanya kepada Nabi satu soalan, banyak soalan dia tanyalah, tapi salah satu yang kita nak kaitkan dengan tajuk kita yang saya nak ulas ni. Dia kata, ma faradallahu alayya minas salah. Dia tanya dekat Nabi SAW, Badui ni tanya dekat Nabi, Arab dusun ni, Arab ulu banat ni, Arab kampung ni, dia tanya dekat Nabi, ma faradallahu alayya minas salat. Apakah yang Allah
wajibkan, fardukan, yang Allah Ta'ala suruh, perintah kepada aku daripada hukum salat ni. Salat apa yang wajib? Nabi SAW kata salat yang wajib, yang berdosa kalau ditinggalkan, yang tak dapat tidak mesti dilakukan, sembahyang 5 waktu. Yang tu yang wajib. Dia kata dekat Nabi, lepas tu dia tanya berkaitan haji, berkaitan dengan puasa dan sebagainya, tapi kita nak ambil tentang sembahyang tadi. Dia kata dekat Nabi SAW, dia kata, wallahi ma azid wa la anqus, atau kama qala. Dia kata, demi Allah wahai Muhammad Rasulullah, aku tidak akan tambah dan aku tidak akan kurangkan daripada apa yang wajib tu. Satu pengakuan daripada dia nak buat yang wajib tu. Pasal Nabi kata ada benda yang sunat, kalau kau nak buatlah, tak nak tak buat. Pasal sunat ni pilihan. Sunat ini pilihan. Manusia tidak akan diazab dan tidak akan dihukum, tidak berdosa kalau dia tak buat benda sunat. Okey? Sebab itu sunat hak individu. Sunat ini pilihan. Kita diberikan pilihan, sama ada kita nak buat, kita tak buat. Pasal itu disebut dalam ta'rif sunat itu ma yuthabu, apa sahaja amalan yang diberikan pahala kepada pelakunya, fa'iluhu, pelakunya dapat pahala. Tetapi tarikuhu, sesiapa yang meninggalkan amalan itu, dia tidak diazab. Itu dikatakan sunat tu. Ni kita nak, hari itu kita puasa Arafah, wajib ke sunat? Sunat. Pasal itu ada orang tak puasa dan kita tak boleh marah sebab dia sunat. Minggu depan kita akan masuk Muharram, 10 hari bulan ni, 1 Muharram. Bulan Muharram, tuan-tuan, bulan Muharram yang kita nak sambut seminggu lagi ni, 10 hari bulan ni, merupakan bulan yang disebut sebagai bulan Allah. Muharram tu disebut sebagai bulan Allah. Yang ni yang betulnya. Nabi kata Muharram syahrullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Muharram ni bulan Allah. Tuan-tuan, semua bulan milik Allah. Penyandaran Muharram kepada Allah menunjukkan besarnya bulan tu. Baitullah, naqatullah, naqatullah, rumah Allah, unta Allah. Untuk apa disandarkan benda tu kepada Allah? Ta'zim, agunglah, tasyrif, satu benda yang mulia. So bulan yang kita nak masuk ni, sehari 2 nanti ni, Muharram tu bulan Allah. Apa yang bestnya bulan Allah itu? Nabi kata sebaik-baik puasa, puasa yang paling afdal, puasa yang paling besar ganjarannya, puasa yang paling disukai oleh Allah selepas daripada wajib puasa Ramadan. Puasa apa? Puasa apa tuan-tuan? Daripada banyak-banyak puasa, dalam banyak-banyak amalan puasa sunat, puasa yang paling Tuhan suka, yang paling afdal selepas puasa wajib. Wajib tak boleh challenge lah. Wajib memang tak boleh kata apalah pasal dia amalan wajib. Ni yang sunat ni, sama-sama sunat ni. Kalau tengok dalam hadis tu, Nabi kata puasa yang terbaik, puasa yang paling afdal, dengar dan pasang azam, puasa pada bulan Allah. Puasa Muharram pada bulan Allah. Sepanjang bulan Muharram itu tuan-tuan boleh memperbanyakkan amalan puasa sunat. Kita pun masuk bulan Muharram. Yang tak pernah puasa-puasa, yang tak pernah buat Isnin Khamis buat. Tapi ada juga yang tak buat juga.
Mu haram ke, mu halal ke, mu makruh ke, mu apa ke, dia tak buat. So dia ni macam mana? Macam tu lah. Tak macam mana? Tak ada masalah, dia tak buat. Dia bermasalah, dia berdosa kalau masuk Ramadan duk tibai juga nasi kandar pukul 8. Yang ni jahanam. Tapi kalau masuk bulan Muharram, dia tak puasa, dia makan sepanjang, kita tak boleh kata apa, sunat. Okey tuan-tuan, cuma saya nak sebut apa? Okey. Tapi apabila para ulama bincang, tuan-tuan, kita sepakat orang yang tidak melakukan amalan sunat ini tidak diazab oleh Allah. Itu kita sepakat. Tetapi saya suka nak membawa tuan-tuan, suka nak mengajak tuan-tuan untuk kita nak faham bagi elok-elok di mana letak duduknya amalan sunat ni. Tuan-tuan, sebab apa kita buat amalan sunat? Kalau tuan-tuan tak buat pun tak berdosa. Tak masuk neraka lah kalau tak buat amalan sunat. Yang Tuhan akan kira azab, yang Tuhan tentukan kedudukan seseorang itu bergantung kepada amalan wajib. Amalan sunat ni pasal apa? Sunat ini tuan-tuan, walaupun orang kata tak buat tak apa, tak buat tak berdosa, tinggal tak apa, walaupun bahasa orang tu macam tak apa lah, tak ada apa, tapi saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, setuju ataupun tidak, apabila kita baca hadis-hadis Nabi SAW, tuan-tuan, buka mata tuan-tuan, buka hati-hati tuan-tuan, buka fikiran tuan-tuan untuk renung apa yang saya nak sebut ni, untuk fikir sama-sama apa yang nak saya sebut ni. Setuju ataupun tidak, sunat adalah lambang, tanda, kayu ukur, penanda aras sejauh mana cintanya kita kepada Tuhan, sejauh mana cinta, kasih dan sayang kita kepada Tuhan itu tak boleh diukur dengan amalan wajib, tetapi dapat diukur dengan amalan sunat. Saya tahu nak kena bagi contoh bagi nampak. Dia senang ya tuan-tuan. Kita dipanggil makan kenduri. Tuan-tuan dipanggil makan kenduri. Okey? Ataupun apa-apa majlis lah. Tak apalah. Saya nak abang. Ada majlis yang kita pi tangan kosong. Tak bawa apa? Kita pi tak bawa apa? Tangan kosong. Ada masalah tak? Ada problem tak? Tak apa, tak ada. Memang dia tak habaq suruh bawa, dia habaq suruh pi. Okey, saya nak tanya tuan-tuan ni, dan tuan-tuan jawab sendirilah, tak perlu jawab ramai-ramai, jawab sendiri-sendiri. Dia panggil kita makan kenduri, atau dia panggil kita pi majlis, pi rumah dia ke apa, kita pun pi. Ada rumah, ada jemputan, ada majlis, ada tempat dan keadaan yang kita pi tangan kosong. Tapi ada majlis, ada tempat, ada program, ada keadaan yang kita pi, kita bawa sesuatu. Kita pi awal. Yang kita bawa tu hadiah, tu souvenir, tu wajib ke tak? Dia suruh tak? Yang suruh bawa hadiah ni seorang ya dalam dunia ni. Siapa dia? Siapa dia? Tuan-tuan tak ingat kan? Siapa dia yang bila dia panggil dia suruh bawa hadiah? Tuan-tuan, Syawal, Muharram. Masya Allah, Syawal, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Kunta, Uda, Kunta. Dia saja bila pergi hari jadi dia kena bawa hadiah. Tapi orang lain semua panggil pi. Pasal apa tuan-tuan? Pasal apa tuan-tuan
memilih-milih ni. Walhal benda tu bukannya mandatory. Itu atas sahabat bini kita. Hang order apa-apa sikitlah, cucuk-cucuk ke apa kita pergi bagi, ataupun hang carilah hadiah apa-apa sikit kita bagi. Setuju ataupun tidak, tindakan kita itu yang mana ada kita pilih untuk tak bawa apa, ada yang kita pilih sebab benda itu bukan wajib. Benda itu pilihan kita, itu atas inisiatif kita, itu atas kerelaan kita. Saya percaya dan saya yakin tindakan tuan-tuan itu didorong oleh apa? Sejauh mana dekat dan rapatnya hubungan tuan-tuan dengan tuan rumah tu. Maksudnya, kalau yang buat tu orang yang kita sayang, orang yang dekat dengan kita, orang yang rapat dengan kita, yang baik dengan kita, kita tak boleh pilah tangan kosong. Kita mestilah bawa sesuatu. Mestilah ada sikit-sikit ni pasal yang kenduri ni kawan baik kita, rapat. Dia pun tak pernah tak mai kenduri kita, tak pernah tak bawa apa. Oh, tak boleh ni. Kita kena bawa satu hang order lah karah ke apa, loyang ke apa ke, kita kena bawa. Tak pelik sangatlah kita pergi tak ada apa bawa ni. Tapi ada kenduri lain. Bini kita tanya, kemarin dulu kita pergi kenduri tak ada bawa apa pun, pergi saja. Dia tu kita akan kenal pun. Dia panggil pergi lah, baru kenal sehari dua ni, tu pun jumpa di market. Nampak tuan-tuan? So ini yang saya nak suruh tuan-tuan gambarkan, bagaimana dalam life kita, dalam kehidupan biasa kita, benda yang hubungan itu, hubungan sama ada dekat ataupun jauh itu, memberikan satu kesan pada tindak tanduk kita. Sebab itu orang yang dekat dengan Allah, orang yang rapat dengan Allah, orang yang memang hubungan dia ngam, hubungan dia begitu kuat dengan Allah, dia tak akan boleh duduk kalau semata-mata wajib. Ini berat tu. Sebab itu bila kita tengok dari sudut itu, kita melihat dari arah itu, kita akan rasa, tak padan kalau tak buat sunat. Sebab orang yang jauh, dia tak buat apa. Kan? Nampak tuan? Faham tak? Rasa tu mai daripada mana? Sama ada jauh ataupun dekat. Dekat dia akan rasa lain, tapi kalau jauh dia tak rasa apa. Sama ada tuan-tuan setuju ataupun tidak, itu yang saya gambarkan. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Lalu kita ni, bukan saya lah tuan-tuan. Satu saya tengok tuan-tuan memang masuk masjid, tahiyatul masjid, duha lah apa semua, banyak amalan sunat. Pasal apa? Pasal rapat, dekat. Hubungan dengan Tuhan dekat. Bila dekat, dia duk rasa tak padan. Nampak? Okey? Macam saya selalu ceritalah, kan? Ada orang panggil makan kenduri. Panggil pergi di rumah dia lah, kita tak boleh pergi. Ada orang yang panggil tuan-tuan tak boleh pergi, tuan-tuan buat tak kisah ya. Tapi ada orang yang tuan-tuan tak boleh pergi, tapi tuan-tuan pergi sehari sebelum, atau tuan-tuan telefon minta maaf. Pasal apa dia ada dua layanan? Pasal apa berbeza ada dua layanan? Satu tak pi, tak buat apa pun. Satu lagi tak pi, minta maaf lah, hantar hadiah lah, pi lah, lepas pada kenduri pula pi. Sahih jawapan dia. Yang ni rapat dengan saya ustaz. Yang ni saya akan kenal sangat. Panggil pun buka dalam apa, selit di pintu ya, saya pun tak tahu, tak pi pun tak apa. Dia pun kata saya tak pi pun dia tak perasan. Tapi yang ni tak boleh ustaz. Kalau dia tak pi ni kawan baik saya kamcin ni. Jangan. Nampak? Balik pada poin apa? Balik pada titik apa? Hubungan. Sebab itu semakin banyak amalan sunat, semakin kuat amalan sunat yang tuan-tuan buat, itulah lambang semakin kuat dan semakin dekat tuan-tuan dengan Allah. Kita putih tentu saja. Maksud yang kita boleh faham, kalau kawan tu kurang amalan sunat, ceroi amalan sunat, kita tahulah dia dengan Tuhan itu tang mana. Jauh. Pasal itu dia tak rasa apa. Nampak? Okey. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan,
wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tuhan kata dalam hadis qudsi ni, hamba-Ku melakukan amalan wajib untuk mendekatkan diri kepada Aku, lalu Aku cinta dia. Nampak? Allah kata dia suruh kita buat benda wajib. Nombor satu, dia kata dia suruh kita buat benda wajib, kita pun buat, dia suka. Takat tu ya, dia suka. Kan? Kita tuan-tuan, nampak? Macam ni ya. Kita suruh satu orang buat benda, dia buat betul-betul benda yang kita suruh. Okey lah kira. Boleh ya. Contoh macam ni ya. Dia tak sat lagi nak balik tutup lampu nak, Haji? Masih. Haji tu dia pun tutuplah lampu, pintu tak tutup. Lepas tu Tok Imam tanya, Haji, pintu tutup tadi? Tok Imam, tak abang suruh tutup lampu, saya tak tutup pintu. Tak apalah Haji, terima kasih lah no. Saya nak kena pi jugalah, tutup pintu pula. Tapi kita tak marahlah pasal apa? Pasal memang kita suruh dia tutup lampu, terima kasih jugalah. Okeylah juga, dia tolonglah kita tutup lampu. Tapi dia tak tutup pintu. Cuba bayangkan satu situasi lagi. Haji nak balik tutup lampu no? Bukan saya nak balik lah ni. Dia tutup lampu, dia tutup pintu, dia tutup pagar. Kita pun telefon, Haji, tutup lampu tadi. Lampu tutup, pintu tutup, pagar tutup. Saya tak suruh pun. Tak apa, saya tolong. Nampak pintu tak tutup, saya tutup je siap. Dia ni kita esok awal pergi penyisik kandang hantar rumah dia. Bagus. Terima kasih lah Haji, saya lupa nak abang tadi. Tak apa Tok Imam, tak apa. Saya duk nampak dah kata tak tutup, saya tutup. Saya tolong tutup. Tak suruh pun tak apa. Saya duk nampak dah memang. Sekejap lagi Tok Imam nak kena bayar juga. Terima kasih Haji. Bagus Haji. Kita bukan kata takat terima kasih, kita jadi sayang. Kita je bagus. Saya tahu pula kat bini kita, bagus Haji ni. Aku abang suruh tutup lampu dengan pintu semua, bagus. Payah nak cari Haji ni. Ya, kita nak habaknya. Kalau tuan-tuan buat yang fardu, memang Tuhan tak campak alam neraka. Tuhan tak campak, pasal dah selesai yang fardu tu. Tetapi Allah kata apa? Kemudian hamba-Ku itu menambah di atas apa yang tidak Aku wajibkan, nawafil. Benda yang Aku tak suruh, yang Aku tak wajibkan, yang Aku tak hukum dia buat. Apa yang Aku bagi, hatta uhibbahu, sehingga Aku mencintai dia. Tuhan sebut dua kali Satu, grup golongan hamba dia, tuan-tuan nak pilih mana okey lah. Tuan-tuan nak duduk golongan pertama, pihak pertama boleh, pihak yang kedua boleh, dua-dua okey. Tapi tuan-tuan tengok apa beza dia. Satu, Tuhan kata Aku suruh, dia buat, okey lah, Aku sukalah, okey selesai lah, tak ada lah yang mana Aku nak hukum, tak ada. Tapi yang satu lagi, yang dah wajib Aku suruh dia pergi tambah, yang ni Aku double cinta dekat dia. Takkan tuan-tuan nak kata tak apa, saya pertama Tuhan, takat Tuhan suka okey lah kan? Tak apalah, Tuhan tak cinta lebih pun tak apalah, tak apalah kan? Padan batuk dengan Tuhan pun okey lah. Tak mau. Kita senantiasa nak jadi orang yang paling dicintai oleh Tuhan. Nampak? Okey. Yang kedua tuan-tuan, apa yang saya nak sebut, benda-benda ni saya nak remind saja, benda yang tuan-tuan semua dah faham, dah ingat, dah mengaji dah pun. Bila nak remind, just remind, fadzakir saja. Apa dia tuan-tuan? Nombor dua, kalau tuan-tuan tak buat, tak berdosa. Tuan-tuan sekali lepas isyak, tuan-tuan tak semayang isyak, tak berdosa. Tapi kalau tuan-tuan tak semayang isyak, pi bantai sunat isyak, yang tu jahanam. Tuan-tuan tak puasa, nanti bulan Muharram tak puasa, tak apa, tak berdosa. Tak berdosa. Saya habaq siap-siap dah, habaq dah awal-awal, tak payah duk telefon. Sekali dia tanya pula, ni tak puasa Asyura, tak apa. Awak apa siapa? Tak apa nak larat Tak apa. Nak habaq awal-awal tak berdosa, tak apa. Tak ada masalah. Tapi saya nak habaqnya tuan-tuan, kita yang kata sunat tu lambang apa? Satu tadi lambang cinta, ingat nak? Lambang cinta, lambang hubungan, lambang jauh dekat dengan Tuhan. Tu lambang pertama tu. Yang kedua tanda apa? Sunat, amalan sunat menggambarkan, amalan sunat ni menampakkan apa? Menunjukkan apa? Menandakan apa?
Tanda aras apa? Syukur dengan Tuhan. Maksudnya semakin banyak, saya kata ni berdasarkan hadis ni, semakin banyak amalan sunat tuan-tuan, semakin besarlah syukur tuan-tuan. Syukur bukan takat di mulut. Maksudnya siapa yang banyak buat sembahyang sunat, amalan sunat, bukan atas sembahyang sunat, siapa buat banyak benda sunat, dia tu orang yang banyak bersyukur. Siapa yang korang cerai, luai, tak buat kadang-kadang, yang ni korang payah dan tak bersyukur. Pasal apa cakap macam tu? Pasal apa kata lagu tu? Tak buat benda sunat bukan masuk neraka. Betul, kita bukan cerita bab neraka. Kita bukan cerita isu syurga neraka. Kita cerita isu syukur. Sebab itu bila Nabi SAW ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha wa arda an abiha, kan, radhiyallahu anha wa an abiha, Allah redha dia dan bapaknya. Bila orang tanya bila dia tanya dekat Nabi, pasal apa Nabi semayang? Walha Nabi memang tak akan masuk neraka. Nabi confirm tak masuk neraka, dah jamin syurga. Pasal apa semayang? Pasal itu kita kata sunat bukan isu syurga neraka. Sunat bukan isu dosa pahala. Sunat dia tak berkait dengan Allah nak azab ke tak. Sunat lambang cinta. Sunat tanda hubungan dekat dengan Allah. Sunat tanda syukur atas nikmat Allah. Sebab itu tuan-tuan buat sunat, walaupun tuan-tuan tahu tuan-tuan tak akan masuk neraka kalau tak buat. Tapi pasal apa tuan-tuan buat? Buat pasal apa? Pasal nak habaq kita bersyukurlah. Nak habaq kita bersyukur. Ni perlih dah masuk pasal 3. Kena sembahyanglah sunat banyak sikit. Pasal 3 boleh buat apa pasal 3? Boleh pergi minum di kedai. Boleh pergi makan di kedai. Tak seronok lah. Duduk tunggu tu. Bukan nak main masjid sangat pun. Nak pergi duduk tibai di kedai tu. Tapi hari Rabu ni bukan hari esok, Rabu ni sabar lu. Hari Rabu ni. Syukurlah, terima kasih. Tuan-tuan semua alhamdulillah semua dah vaksin, boleh main masjid, boleh buka masjid. Saya sebut kan, ada negeri yang 13 minggu tak boleh sembahyang Jumaat. Yang tuan-tuan setengah-setengah negeri tak boleh main masjid. Tengok Kuala Perlis tutup. Tengok, kita yang boleh main syukur. Macam mana nak syukur? Macam mana cara nak syukur? Cara nak syukur, Tuhan dah ajak Nabi dia. Nabi yang ajak kita. Nabi ajak kita cara nak syukur, hampa banyakkan amalan sunat. Jadi kalau orang tanya, kalau tak buat masuk neraka tak? Tak masuk. Tapi kalau hang tak buat, hang tak syukur. Tak buat, hang tak syukur. Pasal itu orang tanya korban. Korban baru ni, tuan-tuan buat tak korban? Kita duk ingatkan COVID ni ikut nak insaf, nak bertobat tak. COVID ni tibai daging kuat juga. Curi. Kita duk ingatkan kau turun balak musibah COVID ni pakai insaf, tak curi dah tulang rusuk, tak curi dah tongkoi apa semua. Curi lagu tu juga. Tunggu balak apa. Dia selit juga COVID ni. Tapi tak apa, dia kata lagi senang nak selit pasal apa? Orang tak kelih muka. Jangan tuan-tuan, jangan. Biar makan daging import tak apa, daripada makan daging tempatan tapi curi. Okey. Balik pada tajuk kita. Tahu mana tadi? Tu dia lah. Keluar roundabout lah. Balik masuk balik dah main road. Syukur tadi. Saya nak habaq dekat tuan-tuan. Bila kita korban ni, dia bukan wajib tau. Korban ni dia sunat muakkad. Siapa tak buat tak apa. Orang mai tanya ni tak buat tak apa ke? Payahlah saya SOP banyak, tak buat tak apa. Korban ni tak buat tak berdosa, tak masuk neraka. Tapi saya nak habaq dekat tuan-tuan, pasal apa kita buat? Kita buatlah pasal kita nak syukur. Duit kita lebih, duit kita banyak. Mai mana duit banyak tu rezeki Allah bagi. Pasal apa orang buat korban? Orang buat korban tuan-tuan. Pasal apa orang buat korban ni memang dia tak buat pun tak berdosa. Banyak yang mai tanya saya, dia kata saya tak buat tahun ni bukan pasal tak ada duit. SOP payah, ketatlah, susahlah. Jadi saya ingat tangguh tahun depan. Tak apa. Tapi saya nak habaqnya, orang buat korban, orang yang tak buat korban tak masuk neraka. Tetapi orang yang buat korban itu tanda dia syukur. Dia nak sembelih, dia nak sedekah pasal apa? Pasal dia nampak dia ada rezeki lebih. Dia rezeki lebih, nampak dia nak habaq dia syukur, kita buat korban. Jadi siapa yang tak buat korban ada rezeki lebih, dia tak syukur. Dia tak bersyukur. Pasal apa? Dia kata, aku bersyukur. Kalau hang bersyukur, mana tanda dia?
Tanda syukur tu apa dia? Berkongsi rezeki tu dengan orang lain. Macam mana nak kongsi? Hang tumbang sekok, hang bagi ke orang miskin. Yang tu baru syukur. Tapi kalau tumbang sekok, buh dalam peti air freezer, tak jadi. Yang tu bukan syukur, yang tu cukur. So syukur ni bagi kita tengok, alhamdulillah, tengok duit aku, rezeki Allah bagi kat aku, Allah Taala bagi aku lebih. Orang lain semua susah nak makan pun tak ada, telur pun payah nak beli, aku duit lebih, hang aku sembelih, aku bagi hangpa makan. Pasal apa? Syukur. Allahu akbar, tuan-tuan. Okey. Hadirin mukminin, so habis tu saya nak bagi tahu view kepada amalan sunat. Jangan orang putih kata take for granted. Sunat ni janganlah kita duk buat remeh, duk pandang lekeh, duk buat tak heran, duk rasa tak apa. Orang kita tak apa. Tak apa ustaz no. Tak buat tak apa no. Tinggal tak apa no, duk tak apa situ. Di atas tak apa tu lah duk buat lepa. Di atas lepa tu buat lupa. Di atas lupa tu tak buat. Pasal tu semua dia akan tanya, dia nak ikat, dia nak kepok ustaz tu, kan? Dia apa dia ustaz? Hukum dia, cerita sikit. Ustaz tu pun bahas dari sunat. Oh sunat no. Dia tak berhenti lagi, dia tak kepok lagi, dia tak ikat betul lagi. Nanti saat dulu. Oh sunat. Sunat ni makna kata tak apalah. Dia nak dengar tak apa tu. Iba ustaz tu pula tambah kata tak apa. Sunat bukan ada apa. Oh lagu tu no. Tak buat tak apa, tak buat tak apa. Tak buat. Tak buat. Jarang kita dengar orang tanya lagu tu dia buat. macam main masjid lah. Sunat makan no. Kalau sembahyang di rumah tak apa, sah no. Sah. Sembahyang di rumah boleh no, boleh. Tu kalau tak main masjid tak apa no, tak apa. Tak main. Dia tanya tu pasal apa? Dia orang tak mau main. Pasal tu ustaz tu kena cerdik. Dia kata kalau tak mau main pun tak apa. Tak payah main, tak main pun tak apa. Masjid tak rugi sedikit pun. Hang tak main pun tak apa, hang mayang di rumah dengan bini hang pun tak apa. Dia nak dengar lagu tu. Dia tak mau dengar lah ni hang mai lah sunat muakkad Nabi ni sakit pun orang papah heret mai nak mai. Dia kan nak dengar heret mai ke papah, dia nak mau dengar tak apa. Tapi bila kita baca tadi punya besar sunat tu. Sunat tu lambang apa, tanda apa, kayu ukur apa, benchmark dia tang mana. Oh, kita tak akan buat mainnya. Itu. Hadirin mukminin, so kita nak tengok lagi satu dua tanda ni sebab tuan-tuan semua amalan sunat ni dah tahu, cuma mai tang semangat nak buat tu kurang sikit. Saya ambil satu cerita, 3 kisah berkaitan dengan semayang ataupun amalan sunat ni. Tengok ni di kalangan sahabat Nabi, di kalangan sahabat Nabi yang mana Nabi yang asuh didik dia. Cuba tengok cerita pertama. Cerita pertama. Ni cerita malam ni cerita aja, cerita pertama. Daripada isteri Nabi, Ramlah binti Abu Sufyan. Isteri Nabi nama Ramlah binti Abu Sufyan. Ataupun dia punya gelaran dia Ummu Habibah. Ummu Habibah ni nama betul dia Ramlah. Ramlah binti Abi Sufyan, anak Abu Sufyan. Tuan-tuan kenal Abu Sufyan ah? Abu Sufyan kenal lah. Dia kata Ramlah ni, Ummu Habibah ni isteri Nabi, Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa an abiha. Allah redha dia dan bapa dia Abu Sufyan akhirnya masuk Islam. Walaupun awal tu dia lawan Nabi SAW. Okey, dia kata Ummu Habibah cerita, Ummu Habibah Ramlah cerita mai kat kita, Sayyidatina Ramlah ni, dia kata Nabi SAW bersabda, dia dengar Nabi kata ma min 'abdin muslim yusalli lillahi kulla yawmin 12 rak'ah tatawwu'an ghaira faridatin illa banallahu baitan fil jannah. Hadis ni selalu duk dengar dah, bukan nak cerita hadis ni, tapi nak cerita orang yang dengar hadis ni. Pasal itu tuan-tuan malam ni memang terkena. Pasal apa? Pasal dengar. Kau tak dengar tak apa. Tuan-tuan bila dengar, tuan-tuan kena jadi macam depa ni. Siapa yang dengar kena buat macam ni. Apa dia tuan-tuan? Hadis ni kata apa? Nabi Ramlah kata aku dengar Nabi kata. Siapa dia dengar? Ummu Habibah. Tuan-tuan kena ingat nama watak-watak ni kena ingat. Ummu Habibah. Dia dengar daripada siapa? Daripada suami dia, Rasulullah. Rasulullah kata apa? Siapa yang semayang 12 rakaat sehari semalam sunat, yakni rawatib, lohor, asar, maghrib, isyak apa tu, Allah Ta'ala akan buat satu rumah dalam syurga. Dapat satu rumah. Hari ni tuan-tuan dapat berapa buah rumah dah?
Allah dia kata nak buat apa banyak-banyak rumah. Bukan nak larat duk. Kita habaq kata satu hari kalau dia sembahyang 12 rakaat dia dapat satu rumah. Dia duk kata buat apa banyak-banyak rumah. Di dunia lambat dengar orang nak jual dia celapak dulu pergi beli. Yang kata dunia pulun. Pelih ni tuan-tuan. Rumah tuan-tuan duk tengok naik tu, tuan-tuan percaya tak? Habis. Pacok tiang baru. Habis. Orang pelih baru 300,000. Kita pun duk heran. Rupa-rupanya pergi tanya kawan tu beli 2 biji nak buat homestay, 2 biji nak buat sewa, 2 biji nak taruh kat anak. Pakat duk lawan beli, kawan tu beli. Lalah kali 10. Depa kata pelih 8 orang. 8 orang tu duk beli. Tanah pun macam tu ya. Maksudnya apa? Dunia kita pulun nak kumpul. Pasal apa di syurga kita tak ada perasaan tu? Okey, tak apa. Bukan nak cerita tu. Okey. Nampak nah? Jadi hadis, tuan-tuan kena ingat, hadis semayang sunat rawatib ni hadis Ummu Habibah. Semayang sunat yang tuan-tuan buat lohor, asar, maghrib, isyak apa semua tu Ummu Habibah yang dengar. Okey, tak apa tuan-tuan. Tengok nah. Okey, kata Ummu Habibah, sejak daripada hari aku dengar daripada suami aku Nabi kata macam tu, aku tak pernah tinggal. Tu dia tuan-tuan. Tu saya nak ambil tang tu. Tuan-tuan dengar daripada saya malam ni. Tuan-tuan kalau sebelum ni tuan-tuan tak dengar hadis tu, tuan-tuan tinggal tak apa. Lepas ni tuan-tuan tak boleh tinggal. Tuan-tuan tak boleh tinggal. Ni yang dengar live ni semua dengar malam ni tak boleh tinggal. Pasal Ummu Habibah kata start hari tersebut, hari yang mana Nabi baca hadis tu, yang aku dengar dengan telinga aku, start daripada hari tu terus aku tak pernah tinggal sampai mati. Tu yang kata isteri Nabi Ummu Habibah. Dia dengar, dia buat. Lepas tu kita kata menuntut ilmu bukan hanya untuk sekadar tahu. Kita mengaji ni bukan sekadar nak tahu, tetapi untuk mencetus mahu. Maksudnya bukan takat tahu, tapi takat tahu nak bagi mau buat. Tapi kalau takat tahu dengan mai tu tak jadi. Lepas tu yang dengar daripada Ummu Habibah ni nama dia Ambasah. Second karakter watak kedua Ambasah. Ummu Habibah dengar daripada Nabi, Ummu Habibah tak tinggal. Ambasah dia dengar daripada Ummu Habibah, dia tak dengar pada Nabi, dia ambil pada Ummu Habibah. Ambasah kata apa? Hari aku dengar daripada Ummu Habibah, pada hari aku ambil hadis ni daripada Ummu Habibah, aku start semayang tak tinggal dah lepas tu. Siapa mula dulu? Ummu Habibah lah mula dulu, pasal dia dengar dulu. Lepas tu Ambasah ambil pada Ummu Habibah. Ambasah lepas dengar dia pun tak tinggal. Okey. Ambasah, Ummu Habibah kata aku dengar daripada Nabi, aku tak pernah tinggal dah sejak daripada hari tu. Ambasah kata sejak hari aku dengar daripada Ummu Habibah, aku pun tak pernah tinggal. Okey, tak habis lagi. Mai watak yang ketiga Amr bin Aus. Dia berkata, Amr bin Aus kata, aku mendengar daripada Ambasah. Aku pun tak tinggal dah semayang 12 rakaat ni sejak daripada aku dengar daripada Ambasah. Ummu Habibah pas mai ke Ambasah mai ke Amr bin Aus, kemudian mai pula kepada An-Nu'man bin Salim. An-Nu'man bin Salim dengar daripada Amr bin Aus. Nampak tak? Amr bin Aus. Dia kata aku pun tak pernah. Maksudnya Ummu Habibah cerita ke Ambasah pun tak pernah tinggal. Sejak depa dengar daripada hadis tu, depa tak pernah tinggal dah amal dalam hidup depa. Tuan-tuan dengar daripada saya, tuan-tuan sejak daripada dengar hari tu, tuan-tuan tinggal. Ni beza kita. Kita patut tiru semangat depa. Bila kita dengar satu hadis, kita kena kata apa? Sejak daripada aku mengaji malam tu, aku dengar hadis tu, aku cuba nak buat untuk tak tinggal, melainkan kalau ada uzur. Ini yang dituntut kepada orang mengaji. Orang mengaji kena ada semangat, dengar dan dia tak akan tinggal. Bukan dengar dan tinggalkan. Kita bukan masalah ilmu, kita bukan masalah pengetahuan, masalah amalan tu. So tuan-tuan tengok, itu apa yang kita dapat daripada hadis yang pertama. Okey, kita tengok pula cerita yang kedua.
cerita mengiringi jenazah. Tuan-tuan dengar kan? Hari ni kita susah sikitlah SOP, tapi tuan-tuan dengar. Ada masa sikit, Saya masuk insya tuan-tuan beritahu saya. Bunyi 5 minit Okey, boleh habis satu cerita. Satu cerita boleh habis. Okey. Cerita yang kedua. Satu hari Abdullah ibnu Umar, dia anak Sayyidina Umar. Abdullah ibnu Umar. Dia pergi salat jenazah. Abdullah ibnu Umar pergi sembahyang jenazah. Lepas tu dia balik. Dia tak ikut sampai ke kubur. Dia balik, dia tak ikut sampai ke kubur. Sembahyang jenazah sunat, pi iring sampai ke kubur sunat. Semua tu kalau tak buat, tak berdosa, tak masuk neraka. Tapi tuan-tuan tengok yang kata sahabat Nabi, yang kata manusia yang Tuhan redha ni, yang kita nak tiru ni. Abdullah bin Umar, dia pergi sembahyang, lepas tu dia pun balik. Tuan-tuan, Abu Hurairah radhiyallahu an, lepas daripada Abdullah ibnu Umar balik itu, apabila sampai hadis daripada Abu Hurairah, hadis Abu Hurairah yang kata apa? Abdullah bin Umar dia pergi sembahyang, dia balik, dia tak tahu kelebihan ikut sampai ke kubur. Lepas tu sampai dekat dia hadis kelebihan ikut sampai ke kubur. Tuan-tuan, apa berlaku? Beliau, yakni Abdullah ibnu Umar menyesal. Dia menyesal. Lepas-lepas dapat hadis tu dia menyesal pasal dia tak pi. Kita okey dah, aku pi mayang tadi, pagi depa pula pi. Seorang sikit kan. Pasal apa sembahyang ramai? Setengah tempat sembahyang ramai, pi kat kubur kurang. Pasal sembahyang boleh duit, pi kubur tak boleh. Pun ada juga dulu sebelum Covid, lepas Covid ni tak ada lah. Pasal apa? Pasal sepakat tak boleh langsung. Okey. Nampak tuan-tuan? Daripada Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dia duduk bersama Abdullah bin Umar apabila Khabbab datang. Yakni Khabbab ni penjaga makam Nabi. Khabbab berkata, wahai Abdullah ibnu Umar, tidakkah engkau mendengar hadis Abu Hurairah? Khabbab cerita dekat dia, sesungguhnya beliau mendengar daripada Rasulullah, sesiapa yang bersama dengan jenazah kemudian salat, kemudian mengiringinya, dapat pahala qirat. Yang tuan-tuan duk dengar tu, sesiapa yang salat jenazah kemudian dia pulang tanpa menunggu sehingga mayat dikebumikan, dia hanya mendapat satu. Siapa yang semayang pi kubur dapat dua, siapa semayang balik dapat satu. Khabbab tanya Abdullah bin Umar, pasal apa balik? Tak dengar ke hadis tu? Tak tahu ke hadis tu? Nampak tuan-tuan? Maka beliau menyuruh Khabbab pergi berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha untuk bertanya tentang hadis Abu Hurairah tu. Cek dulu kan. Kemudian Ibnu Umar ni, masa Khabbab cerita dekat dia tu, dia kata hang pi cek dekat Aisyah betul tak betul hadis tu. Masa Khabbab pi cek tu, dia sini duk kecemah, dia sini duk gelisah, dia sini tak senang duk dah. Kok betul hadis tu, dia rugi naira dia. Nampak tuan-tuan yang kata sahabat Nabi. Kemudian tuan-tuan, bila Khabbab pergi cek, Aisyah kata betul. Ni saya nak ringkaskan. Aisyah kata betul tuan-tuan. Nampak tuan-tuan, Ibnu Umar bila dia dengar kata memang hadis tu sahih, hadis tu betul, hadis tu memang sebut macam tu, dia melontar batu yang ada di tangannya, lalu dia berkata, habislah pahala aku, rugilah amalan aku, rugilah qirat aku, tak dapatlah qirat aku. Dia menyesal, meratus, kita kata. Bila Khabbab mai, betul aku cek dah hadis tu sahih. Maksudnya apa? Dia rugi dia tuan-tuan, rugi qirat dia baling batu. Dia kata habis dah aku pahala aku, habis dah qirat aku, menyesal dah, rugi aku. Nampak tuan-tuan? Abdullah ibnu Umar, berapa kali dia tinggal? Berapa kali dia balik lepas mayang? Berapa kali dia tak pergi mengiring? Kali itu tu pun dia tak dengar hadis tu. Lepas-lepas dia dengar, dia rasa punya rugi. Pasal apa? Amalan sunat, bukan wajib, sunat, tapi menyesal macam tu punya gaya. Nampak tuan-tuan? Hadirin mukminin, ini satu dua hadis, satu dua cerita nak menunjukkan kepada kita betapa menjaganya amalan sunat para sahabat. Rugi besar depa dengar, depa tak buat, depa tinggal. Walaupun kita tahu benda itu tidaklah sampai membawa kepada dosa. InsyaAllah tuan-tuan, pencerahan mukadimah pada malam ini akan memberikan semangat pada saya dan tuan-tuan, dan memberikan ilmu supaya lepas ni kalau tuan-tuan dengar, tak apalah letak nombor 2. Wajib sunat letak nombor 2. Nombor 1 buh dalam kepala apa dia? Kita nak buat. Kita nak buat. Sunat wajib nombor 2. Kita nak buat dulu. Esok mana-mana ustaz mai cerita Asyura, Tasu'a, buh dalam kepala minda kita, aku nak buat.
Lepas tu tak apalah, sunat ke wajib kita bincang kemudian. Nak buat dulu. Hadirin mukminin, mudah-mudahan Allah rahmati majlis kita dan Allah Ta'ala berikan ilmu yang bermanfaat dan Allah bagi kekuatan untuk kita melakukan amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.